Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi malam 23 April 2021 bersama saya Vivi Mirzaika. Tumpuan berita. Orang ramai yang menerima panggilan atau temu janji menerusi MySejahtera sebagai penerima vaksin COVID-19 diminta untuk mematuhi masa yang ditetapkan. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, bagi melancarkan proses vaksinasi adalah diharuskan untuk datang setengah jam lebih awal daripada masa temu janji sebenar. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyuruh semua penerima vaksin mengikut jadual yang telah ditetapkan untuk masa vaksinasi mereka. Dan saya ingin jugalah meminta mereka boleh hadir di sini setengah jam sebelum waktu vaksinasi yang ditetapkan melalui MySejahtera ataupun diberitahu oleh pusat kita yang menelefon mereka. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas melakukan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Eastwood pada Jumaat. Tambah Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak, untuk fasa kedua, seramai 3,510 orang akan menerima suntikan vaksin di 3 pusat yang disediakan. Untuk fasa 2 di Miri di sini, kita telah menerima vaksinasi untuk 3,510 orang, iaitu untuk 3 pusat. Satu di pusat Eastwood Valley di sini, satu lagi di Hospital Besar Miri dan satu lagi di Hospital Marudi. Dalam pada itu, beliau turut menyeru agar setiap majikan di Miri memberikan pelepasan kepada pekerja yang menemani ibu bapa mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sementara itu, beberapa orang warga emas yang ditemui merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan pusat serta kerajaan negeri atas peluang yang diberikan bagi memastikan masyarakat selamat. Malah mereka turut menekankan bahawa tiada kesan sampingan selepas menerima vaksin berkenaan. Okay, I'm happy to be here. Sarawak government arranged for this injection, okay, so that the people will be safer and live longer and happier, okay. I feel quite very okay. Nothing, no side effect at the moment. I feel okay, very good. Nothing wrong with me at the moment. So after the injection, okay. Thank you very much for this injection. I feel that I'm very confident. I'm very happy. There's no complaint or anything after I take this injection. Thank you very much. Thank you. Dalam perkembangan lain, umum mengetahui aktiviti pembakaran secara terbuka boleh mengakibatkan berlakunya jerebu. Datuk Lee dalam kenyataan media pada Rabu memberitahu Pasukan Pengawasan dan Rondaan Darat Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak telah mengedarkan risalah mengenai larangan pembakaran terbuka kepada petani setempat sebagai peringatan. Hal ini berkait kepada 3 insiden kebakaran tanah gambut yang berjaya dihentikan oleh NREB baru-baru ini di skim penempatan semula Kuala Baram, tanah kosong di kawasan perindustrian KB dan lot 2145. Untuk info, NREB menggunakan megafon, helodrone dan teknologi sistem maklumat geografi GIS bagi tujuan pengesanan terhadap pembakaran terbuka di samping mendengar pengumuman audio dan memadam api. Selanjutnya, Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi meluangkan masa meninjau jalan baharu yang telah diturap oleh pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU pada Khamis. Menurut beliau, projek tersebut membuktikan keprihatinan kerajaan negeri melengkapkan keperluan rakyat dalam tempoh masa panjang. Dalam program berasingan, beliau yang juga Menteri Muda Utiliti Bekalan Air turut melakukan tinjauan ke St. Nicholas Chapel di Bandar Baru Semariang yang mengalami tanah susur di bahagian luar chapel sehingga merosakkan bahagian jalan dan pagar di situ. Difahamkan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran DID telah membuat penilaian awal dan akan menyediakan pelan cadangan pembaikan dalam masa terdekat. Beralih ke laporan mengenai penduduk rumah Bukit Imang di Ulu Kakup, Julau yang terus menikmati pembangunan dan kemudahan asas. Terbaharu, peruntukan sebanyak RM300,000 telah diluluskan untuk menaik taraf jalan sepanjang 4 km rumah panjang tersebut.
Adun Meluan Roland Duat Jubin semasa meninjau projek naik taraf tersebut pada Khamis berkata, selain pembangunan infrastruktur, program yang dapat memperkasakan ilmu pengetahuan masyarakat juga perlu diberikan penekanan. Ujarnya, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK juga perlu berpandangan jauh serta mempunyai visi dan misi untuk membawa Rumah Panjang lebih maju dan makmur. Pada majlis itu, Roland turut meluluskan peruntukan RM6,000 kepada JKKK dan RM2,000 kepada Biro Wanita Rumah Booking. Sementara itu, Tuai Rumah Booking Imang mengucapkan terima kasih kepada Roland Duat di atas usaha memastikan kesinambungan pembangunan untuk penduduk khasnya di Meluan. Jadi aku tu ke Rumah Booking Imang beri terima kasih kepada YB Roland Duat yang ke-48 Meluan. Dari Aripati DPS Tegal sudah beri projek solar kami rumah 60,000 pintu rupiah enggak beri duit TKK 500 pintu kami kedua 12 pintu Biro Wanita kami beri 2,000 lalu ngagai lulus ke projek Jalan Rumah Panjang kami. Sekali lagi terima kasih kepada YB. Sejak tahun lepas, Rumah Panjang 15 pintu itu telah menikmati kemudahan elektrik menerusi skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak, SARES. Berikut pula, program tahunan penyerahan bubur lambuk anjuran Saberkas Tarat pada tahun ini diadakan secara norma baharu yang mana pengagihan diadakan dari rumah ke rumah. Simbolik penyerahan disempurnakan oleh pengerusinya Datuk Roland Sagah Wiin bertempat di Kampung Lintang Baru pada Khamis. Dalam program sama, beliau yang juga Adun Tarat menyampaikan cek peruntukan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berjumlah RM10,000 kepada wakil penerima Kelab Belia Kampung Lintang Baru bagi tujuan pelaksanaan program serta aktiviti. Di kesempatan itu juga turut disampaikan kenyalang Gold Card KGC kepada Ketua Kampung Lintang Baru, Deris Bong Yang, mewakili penerima-penerima KGC di kampung tersebut. Selanjutnya, Pustaka Negeri Sarawak menganjurkan pameran Sarawakiana yang bertajuk Perkembangan Islam di Sarawak yang diadakan mulai 15 April hingga 30 Jun 2021. Pameran diadakan di ruang rujukan Arah 1 Pustaka Negeri Sarawak bermula dari jam 10 pagi hingga 5 petang. Objektif pameran adalah untuk berkongsi maklumat mengenai sejarah dan perkembangan Islam di Sarawak, ulama-ulama di Sarawak dan perkembangan pendidikan Islam di Sarawak. Pameran ini adalah terbuka kepada orang awam dan penyertaan adalah percuma melalui saluran YouTube rasmi Pustaka Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel YouTube. Salam UKAS.